Baik, kembali dalam buletin awal ni. Dapatan menunjukkan bilangan isi rumah terperangkap dalam insiden miskin Tegar berjumlah 993,104 orang. Jumlah ini termasuk bilangan insiden kemiskinan bandar iaitu 22,861 yang mana ia melibatkan ketua isi rumah atau 28.2% daripada miskin mutlak bandar. Jumlah ini termasuk kelompok tidak produktif seperti warga emas, orang kurang upaya OKU, tidak mampu bekerja serta mempunyai sakit kritikal, dan komitmen merealisasikan iltizam untuk basmi kemiskinan Tegar ini bertambah berat jika kita mengambil kira Malaysia akan menjadi negara menua pada 2030, iaitu 15% penduduk Malaysia berumur 60 tahun ke atas. Jadi kita bercakap dan juga berbincang sempena sambutan Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa 17 Oktober. Kita terus saja bersama dengan penganalisis ekonomi Datuk Dr. Madeline Verma menerusi Skype ketika ini. Selamat sejahtera, Datuk. Selamat sejahtera, terima kasih. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk, melihat kepada mungkin apa yang dibentangkan, contohnya menerusi RMK 12, melihat situasi dan juga keadaan semasa, mampukah Malaysia tangani kemiskinan Tegar menjelang 2025? Aduh, satu soalan yang betul-betul mencabar ya. Bukan mencabar dari segi apa? Sebab apa kalau kita lihat ya, bila kita membuka dokumen rancangan Malaysia ke-12 itu, memang disebutkan di situ iaitu kerajaan ataupun negara kita berhasrat ya untuk membasmi kemiskinan Tegar menjelang tahun 2025. Tapi bila kita lihat angka yang disebut tadi, hampir sejuta ya rakyat Malaysia, dan jumlah penduduk kita lebih kurang lebih 32 lebih juta ya. So 1 juta, hampir 1 juta itu sudah jatuh di bawah garis kemiskinan atau yang kita gelar sebagai miskin. Dan apatah lagi tadi disebut juga miskin bandar, itu tidak disebut kemiskinan luar bandar. Ini bagi saya satu cabaran yang besar ya, untuk membasmi kemiskinan Tegar, yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana kita nak membasmi kemiskinan di seluruh negeri di Malaysia ini. Sebab kalau kita lihat ya, kemiskinan berbeza antara negeri, antara wilayah, dan antara bandar, luar bandar, dan juga pedalaman. Jadi cabarannya ialah bukan saja membasmi kemiskinan di peringkat negara secara keseluruhan. Kalau kita lihat ya, pada angka yang telah diberikan tadi, kita dapati kalau saya ambil Jabatan Statistiknya, angka laporan yang dinyatakan, kita punya kadar kemiskinan meningkat ya, daripada 5 poin lebih peratus ke 8%. Itu secara umum pada tahun 2019. Itu baru bermula COVID. Tapi sekarang kita lihat angka itu sudah naik. Dan 3 negeri yang menjuarai dari segi kedudukan yang paling atas daripada kemiskinan ini, iaitu Kelantan, Sabah yang paling tinggi sekali, negeri Sabah, diikuti Kelantan, dan nombor 3 ialah negeri Sarawak. Sedangkan ada negeri-negeri yang kadar kemiskinannya sangat rendah ya, 0.4%, seperti wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi cabarannya ya, bukan saja nak membasmi kemiskinan, tetapi membasmi kemiskinan supaya kita seolah-olah merapatkan jurang itu. Jadi tidak adalah kalau kita tengok di Sabah tu kadar kemiskinannya 26%, sedangkan di Putrajaya 0.4%. Walaupun dengan adanya usaha yang dilaksanakan. Jadi bagi setengah negeri, saya percaya kita akan mampu mencapainya. Macam tadi saya kata, yang kurang daripada 10% tu saya rasa saya amat percaya kita boleh. Tetapi negeri-negeri yang mana kadar kemiskinannya, insiden kemiskinannya sangat tinggi, seperti yang saya sebut tadi, negeri-negeri Pantai Timur, Sabah, Sarawak. Jadi ini satu cabaran yang besar menjelang tahun 2025 ni. Ya. Datuk, apa peluang yang boleh disediakan untuk memastikan perkara ini dapat dijayakan, Datuk? Okey, ini memang soalan cepu mas lah ya. Sebab apa? Banyak yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Memang kita tidak nafikan. Pertama, of course, COVID telah mengubah tu. Tetapi bagi kita, yang pertama sekali apa yang kerajaan telah lakukan iaitu dengan memberi bantuan langsung ya, iaitu
cash handout. Itu sangat membantu dalam jangka masa pendek, ya. Dalam masa berlakunya desakan apabila mereka putus sumber pendapatan, putus kelangsungan hidup, Tetapi dalam jangka masa pertengahan dan juga dalam jangka masa panjang, saya rasa kerajaan perlu membangunkan daya tahan mereka ini. Daya tahan golongan termiskin, daya tahan golongan miskin, dan yang lebih kita khawatir ialah untuk memastikan tidak lagi ramai yang jatuh daripada dulu M40 lebih kurang 20% jatuh daripada M40 jatuh ke B40 dan ada yang jatuh miskin dan menjadi termiskin. Yang ini amat kita khawatiri sebab ini mereka inilah mereka yang kita tidak kenal pasti, yang tidak ada dalam database, ya. Jadi yang pertama sekali ialah untuk mengenal pasti, mewujudkan sistem pangkalan data yang betul-betul canggih sebab mereka ini kalau dia tidak wujud dalam sistem database maka mereka sukar untuk mendapat bantuan. Okey, itu yang pertama, ya. Kenal pasti mereka ni. Sebab kita ada 4 kumpulan yang berbeza-beza, ya. Satu ialah kumpulan mereka ni memang tak wujud, ya. Mereka tidak akan mendaftar diri dia. Contoh golongan mereka ini tanpa dokumen, tanpa dokumen. Maka mereka ini akan tidak muncul dalam sistem. Lepas tu ada juga kumpulan-kumpulan yang terasing dalam bukan terasingnya. Mereka ini terpinggir. Kumpulan masyarakat Penan yang duduk di pedalaman. Dia tak tahu semua ini. Jadi usaha pertama ialah mengenal pasti mereka, masukkan mereka ini dalam database. Itu yang pertama yang boleh dilakukan, ya. Yang kedua ialah of course yang mana menerima bantuan itu teruskan bantuan sebab ada di setengah itu memang mereka sangat-sangat memerlukan, ya, golongan yang kami panggil 2% yang paling di bawah itu. Mereka inilah yang sakit, yang uzur, ada ahli keluarga mereka yang hilang punca pendapatan, mereka perlu bantuan. Now, ada juga kumpulan yang memerlukan peluang. So, tidak memerlukan duit langsung ataupun bantuan secara langsung. Mereka ini perlu diberi peluang, khususnya mereka yang M40 yang jatuh ke B40 sebab mereka ini hilang pekerjaan. Jadi peluang perlu diberikan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan peluang-peluang ekonomi. Jadi maksudnya di sini bentuk bantuan yang diberikan perlulah yang bersifat mengikut keperluan, mengikut keupayaan, mengikut kapasiti, bukan apa yang kita gelar sebagai one size fits all. Itu dulu, ya, yang jangka pendek, yang immediate database. Kedua, teruskan bantuan bagi mereka yang sangat-sangat memerlukan. Tetapi untuk jangka masa pertengahan ini, saya rasa kerajaan perlu mewujudkan banyak-banyak peluang ekonomi, peluang pekerjaan sebab ini adalah cara untuk mereka ini mendapat pekerjaan, ya. Macam kalau di luar bandar, pertingkatkan projek luar bandar, MRP, YB, perbanyakkan projek-projek sebab inilah cara golongan berpendapatan rendah, mereka yang hilang sumber pendapatan di luar bandar boleh mendapat kontrak kecil-kecilan ataupun mendapatkan peluang pekerjaan. So bagi saya ini sangat penting. Ya. Datuk, secara ringkas mungkin dalam 1 minit, bagaimana kita boleh kaitkan kestabilan politik itu untuk memastikan bahawa ekonomi dan juga pembasmian kemiskinan ini dapat direalisasikan dengan baik? Okey, ini sangat penting. Kestabilan politik itu kenapa dia penting sebab yang akan duduk menjadi kerajaan itu, ya. Sebab kalau setiap kali parti politik ini berubah, kerajaan berubah, dasar itu akan juga terkesan. Dasar tentang pembasmian kemiskinan. Itu pentingnya kadang-kadang kelangsungan dasar. Jadi bila setiap kali kata orang kerajaan berubah, maka dasar itu akan berubah dan cara pembasmian kemiskinan juga akan berubah dan memakan masa untuk ditangani dan seterusnya menyelesaikan masalah kemiskinan tegar yang telah ditetapkan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Itu perkara yang kita harapkan dan juga kita mengharapkan agar kerajaan dapat realisasikan dan hasrat seperti yang kita mahukan pada tahun 2025 seperti yang Datuk nyatakan tadi, walaupun ia mungkin agak sukar dan sebagainya, tetapi itu adalah komitmen dan juga iltizam yang perlu dilaksanakan. Baik, terima kasih Datuk Dr. Madeleine Verma, pengasis ekonomi, dan pastinya kita akan bercakap lanjut berkaitan dengan perkara ini.